Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita nak sambung membincangkan buku teks tahun 4 KSSR Semakan dan hari ini kita masuk kepada unit baru, bab baru iaitu unit 5 sifat cahaya. Unit 5 sifat cahaya ni adalah dah keluar daripada sains hayat. Maksudnya kita dah habis dah untuk tahun 4 tema sains hayat kita dan ini kita masuk kepada tema sains yang seterusnya, sains fizikal. Okey, jom kita lihat sifat cahaya. Okey, pada muka surat 87 ini ada membuatkan satu gambar. Dikongsikan kita dengan satu gambar sifat cahaya iaitu gambar dua orang sedang duduk di kolam. Bukan di tepi kolam bukan kolam ni sebenarnya, air terjun rasanya, air terjun dan juga ada burung, ada ada ikan dalam air kan. Dan keadaan ini ada pertanyaan diberikan di bawah iaitu dikata, apakah yang dapat kamu perhatikan pada permukaan air? Maksudnya apakah yang kita nampak dekat permukaan air tu? Apa yang kita nampak? Nampak ikan kan? Tapi ikan tu kat dalam. Sekarang ni yang permukaan air, yang kat luar air. Apa kita nampak? Nampak tak ada budak tengah duduk tu? Budak tengah baring menghadap ke air tu. Air tu menunjukkan muka dia, nampak? Budak tu dia tengok muka dia sendiri. Dan satu lagi kita tengok orang yang duduk ni letak kaki dia tiba-tiba macam pendek, macam tak kena pula dengan badan dia yang panjang tu. Nampak tak? Okey. Dan kita juga dapat nampak dekat sini ada daun-daun punya bayang-bayang. Okey. Dan kita juga nampak dekat belah hujung sini ada rainbow, bukan pisau rainbow tu. Rainbow maksudnya ada pelangi. Pelangi. Okey. Jadi apa sebenarnya cerita kat sini? Apa yang dia nak cuba ceritakan pada kita ni? Apa yang nak cuba sampaikan kat kita ni? Jom kita masuk ke muka surat seterusnya. Pergerakan cahaya. Okey. Tahukah kamu sebenarnya cahaya bergerak? Ya ke cahaya bergerak? Sama ni kita buka lampu, tekan terus buka. Kalau cahaya matahari pun pancar tu sampai kat kita. Bergerak ke dia? Ya. Okey. Perhatikan situasi di bawah. Jom kita lihat gambar. Nampak ada orang sedang mengacarakan majlis di bawah sinaran lampu. Okey. Dalam situasi di atas, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam satu garis lurus. Garis lurus ialah daripada atas terus ke bawah kan? Macam ni kan? Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Perhatikan contoh di bawah. Jom kita tengok contoh bawah. Okey. Cahaya lampu daripada kereta, dia suluh menegak kan? Ada dia suluh membengkok ke atas, ke bawah, ke tepi kiri, ke kanan, tak ada kan? Alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Kalau kita duduk kat hutan pagi-pagi tu, kalau ada matahari sedang naik, matahari nak naik pagi tu, kalau kita pernah masuk hutan kan, kita pernah pergi jungle trekking ke, nanti kita akan nampak ada alur cahaya dekat celah-celah pokok tu, ada cahaya tu dia lepas. Celah pokok tu ada cahaya, nampak macam ni kan, alur cahaya zap ni ada garisan. Tapi yang dekat pokok tu cahayanya tak kena kat kita. Sebab tu kita boleh berlindung belakang pokok kalau kita tak nak panas. Jadi itulah buktinya cahaya bergerak lurus. Sebab tu dia tak boleh nak langgar kita, sebab dia dah langgar dekat pokok tu, dia tak boleh nak belok. Satu lagi adalah cahaya daripada lampu helikopter. Lampu helikopter tu ada cahaya dia. Dia keluarkan lampu. Biasanya kalau macam dia nak pergi membuat macam rondaan kan dekat hutan-hutan ke kat laut kan, biasanya kita akan guna helikopter yang dia suluh nampak daripada jauh suluhan tu. Okey. Semua contoh di atas menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Cuba kamu lakukan penyiasatan untuk membuktikannya. Nak buat penyiasatan macam mana ni? Kan? Jadi ini berkaitan dengan 5.1, 5.1 dan 5.1.4. Okey, jom kita lihat. Mari uji. Ini salah satu penyiasatan yang berkenaan dengan sifat cahaya yang pertama iaitu cahaya bergerak lurus. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berkumpulan. Tujuan untuk menyiasat pergerakan cahaya. Okey. Alat dan bahan. 1 lampu suluh. 3 kadbord bercelah. Maksudnya bercelah tu maksudnya ada lubang kat sini. Celah 1, celah 2, celah 3, nampak tak? Okey. Kat sini celah dia kat belah tepi sini, 3 cm dari sini. Yang kadbord yang bercelah 2 ni 6 cm. Kadbord bercelah 3 ni 9 cm daripada sini. Nampak tak? Okey. Kadbord hitam iaitu skrin, kita kena ada kadbord hitam dan juga blok kayu. Okey, macam mana nak buat aktiviti ni? Ukuran ni awak kena buat lah betul-betul ikut ukurannya ya.
Jadi ukuran besar dia adalah 8 kali 12 cm lah, sentimeter. Okey, langkah-langkahnya. Yang pertama, susun semua kepingan cardboard bercelah dan skrin seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita susun tiga-tiga tadi, dah tentulah tiga-tiganya dia punya celah tak sama. Dan lampunya kat sini dan dekat sini ada skrin hitam. Kemudian, perhatikan lampu sulur dan perhatikan skrin. Hidupkan lampu sulur dan perhatikan skrin. Kita pun suluhkan lampu tu, kita tengok skrin. Ish, ada apa kat sini? Ada apa-apa tak tu terbentuk? Macam tak ada apa-apa je, kan? Tak ada cahaya yang boleh tembus kat celahan-celahan tu, kan? Nampak hitam je belah sini, Okey, kemudian yang ketiga, laraskan susunan celah sehingga kamu dapat melihat cahaya terbentuk pada skrin. Mula-mula tak nampak, lepas tu kita alihkan. Kita bukan tak boleh alihkan, kita boleh alihkan ni. Nampak? Kita alihkan yang bahagian celah ni, kita samakan dengan yang kedua dan kita cubalah ejak-ejak sampai akhirnya nanti ada cahaya yang boleh tembus sampai ke ujung ni. Nampak ni? Dan tentu kita kena alih-alihkan, kan, supaya cahaya tu boleh lalu. Nampak? Inilah cara kita nak tahu. Inilah buktinya yang cahaya ni dia bergerak lurus. Dia tak bengkok-bengkok. Kalau tak, dia mesti boleh masuk sini, elak sana, elak sini, dan dia boleh tembus, kan? Jadi soalan kat sini, yang pertama, bagaimanakah susunan celah pada cardboard yang membolehkan cahaya terbentuk pada skrin? Macam mana supaya kita nak susun cardboard tu supaya ada cahaya tu boleh terbentuk, boleh tembus dekat skrin tu, boleh sampai ke skrin? Susunan macam mana? Tadi kita susun sama rata, dia tak boleh, kan? Kemudian kita susun macam mana ni baru dapat tembus ni? Susunan celah, jawapan dia adalah susunan celah pada satu garis lurus. Saya ulang, susunan celah pada satu garis lurus. Itu kalau jawapan dia. Susunan celah tu dia mestilah berada pada satu garis lurus lah. Okay. Soalan kedua. Berdasarkan susunan celah dalam aktiviti ini, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang cahaya bergerak, cara cahaya bergerak? Jadi jawapan dia senang saja. Apa yang kita cakap tadi? Dia kata, awak buat eksperimen tadi yang bila sengit-sengit, lubang dia tak boleh tembus celah dia. Tapi bila kita dapat buat tegak je, maka cahaya dia dapat tembus. Jadi apakah yang kita nak nyatakan sebenarnya tentang cara cahaya bergerak ni? Jadi jawapan nombor 2 senang saja. Awak jawab saja, cahaya bergerak lurus. Itu jawapan dia. Jadi aktiviti kita ni sebenarnya kita nak beritahu yang cahaya ni bergerak lurus. Itu saja jawapan dia. Agak mudah, kan? Mudah dan menarik. Awak boleh buat benda aktiviti ini di berkumpulan di sekolah dan dia sangat menarik, ataupun awak boleh buat di rumah sekiranya PKP. Okey? Ataupun PDPR lah. Seterusnya kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, 90. Kejelasan bayang-bayang. Betul ke 90 ni? Cek sekejap. Okey, betul. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Suatu objek. Okey? Bayang-bayang ni terbentuk apabila cahaya bergerak lurus tu terhalang lah, macam tadilah. Sebab cahaya kan bergerak lurus, lepas tu bila kita letak cardboard yang tertutup, dia tak boleh nak tembus. Jadi adalah bayang-bayang yang kita nampak tadi tu. Belakang dia tu bayang-bayang kat cardboard ni. Tengoklah perasan tadi. Belakang tu kan jadi bayang-bayang besar sebab cardboard ketiga-tiganya menutup ruang, kan. Jadi kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalang dia. Iaitu sama ada dia lut sinar ke, ataupun lut cahaya ke, ataupun legap. Apa benda lut sinar tu? Apa benda lut cahaya tu? Apa benda legap tu? Ingat lagi ke tidak? Okay. Cuba kamu lakukan penyiasatan. Jom kita lihat penyiasatan ini. Mari uji. Okey. Banding beza bayang-bayang. Aktiviti ini juga boleh dijalankan secara berkumpulan. Tujuan menyiasat kejelasan bayang-bayang. Kita tengok ni mana lagi jelas, kan? Jadi alat dan bahannya lampu sulur, plastik jernih, itu mewakili lut sinar, kan? Plastik berwarna dan juga kad manila. Plastik berwarna ni mewakili lut cahaya lah, nampak separuh-separuh je. Kad manila ni mewakili bahan legap lah, tak nampak langsung. Pita pelekat, gunting, batang aiskrim dan juga kertas putih. Jadi apa nak buat apa ni sebenarnya? Menarik juga sebenarnya aktiviti dia. Kita lihat langkah-langkah dia. Yang pertama,
Lukiskan bentuk kupu-kupu pada kad manila, plastik berwarna dan plastik jernih. Jadi pastikan plastik dia ni awak ambil yang keras sikit lah. Kalau macam plastik jernih tu awak ambil yang dia macam kertas A4 size dia tu. Biasanya dijual dekat kedai buku. Awak ambil plastik keras sikit. Kalau buat kat sekolah ni biasanya cikgu dah sediakan lah. Alright, jadi lekatkan batang aiskrim pada setiap kepingan yang telah digunting tu. Letakkan pakai batang aiskrim kat tiga-tiga ni. Okay, nampak Kemudian kita halakan lampu suluh ke arah kepingan kad manila berbentuk kupu-kupu. Perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Kita cuba letak kad manila punya, nampak? Ada kan gambar bayang-bayang, nampak? Bayang-bayang kad kupu-kupu tu kelihatan dengan jelas sekali. Kemudian ulang langkah 2 dengan menggunakan kepingan plastik berwarna dan plastik jernih berbentuk kupu-kupu tu tadi. Kita guna dah tengok, kita tengok kan. Kad manila tadi dia jelas dia punya bayang-bayang. Yang dua lagi macam mana? Cuba buat lagi dua tu. Kemudian perhatikan dan rekodkan kejelasan bayang-bayang yang terbentuk dalam jadual seperti di bawah. Jadi kita tulis kat sini objek kad manila. Lagi satu apa tadi? Tulis kat bawah ni lagi awak tambah lagi plastik jernih, plastik berwarna. Jadi kejelasan bayang-bayang awak jawab sama ada jelas, tidak jelas atau tiada lah. Jadi jom kita isi sama-sama. Kita bincang sama-sama Kad manila dah tentu dalam gambar ni nampak jelas. Tulis kat situ jelas. Kemudian yang kedua, plastik berwarna kejelasannya tidak jelas. Dia ada separuh-separuh nampak, separuh tak nampak. Dia separuh-separuh. Jadi dia sebenarnya lut cahaya. Kalau kad manila tadi legap lah, tak nampak langsung kan cahayanya. Terus nampak kan bayang-bayangnya. Kemudian yang ketiga adalah plastik jernih. Plastik jernih jawapannya tiada. Tiada bayang-bayang. Kenapa? Sebab dia adalah lut sinar. Jadi tulis kat situ tiada. Soalan diberi kat bawah. Objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Berikan inferen. Inferen adalah sebab daripada pemerhatian. Jadi objek mana yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Sudah tentu jawapan dia kad manila. Jadi jawapan dia kad manila. Inferen. Kenapa? Sebab daripada pemerhatian. Kenapa awak kata kad manila? Okay. Kerana kad manila, saya jawab kerana kad manila merupakan bahan legap yang menghalang sepenuh cahaya menembusinya. Okey. Saya ulang. Kad manila merupakan bahan legap yang menghalang sepenuh cahaya menembusinya. Maksudnya tak ada satu cahaya pun boleh tembus dekat kad manila tu. Okey, dapat dia simple saja. Tapi dia memerlukan pemahaman tentang lut sinar, lut cahaya dan legap. Jadi awak kena faham. Ingat semula bahawa bahan objek legap adalah objek yang tidak dapat ditembusi cahaya langsung. Macam dinding rumah, tangan kita kan. Objek lut sinar adalah dapat ditembusi separuh. Macam tingkap dekat sekolah kita tu. Kalau kita tutup, kita tahu ada cikgu lalu. Cikgu lalu kan. Tapi kita kenal tak cikgu tu? Tak kenal. Bila kita tengok kat pintu terbuka tu baru, cikgu ni yang datang rupanya. Kan? Dia nampak tapi tak jelas. Kalau lut sinar pula, tadi lut cahaya kan. Kalau lut sinar pula adalah memang jelas nampak lah. Macam kita tengok cermin kereta cermin kereta kita lah. Cermin kereta kalau lut cahaya macam mana nak nampak depan. Jadi dia lut sinar. Okay? Cermin kereta kita lut sinar nampak terus luar. Okay, itu contohnya. Jadi kena ada pemahaman tentang ataupun ingatan tentang tiga-tiga objek punya jenis tu. Okay, jadi ini adalah merangkumi 5.1.2. Okay. Berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, mari kita ikuti perbualan berikut. Okay. Anak murid ini bertanya, mengapakah berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang dalam penyiasatan tadi, cikgu? Plastik jernih ialah objek. Contoh objek lut sinar kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Kan? Dia semua cahaya. Macam cikgu dia lah. Cikgu dia pakai cermin mata. Nampaklah muka anak murid dia. Kan? Anak murid dia pun nampaklah mata cikgu dia. Sebab dia lut sinar. Lebih kurang macam tu. Bagaimanakah pula dengan plastik berwarna? Budak dia tanya. Cikgu dia kata, plastik berwarna ialah contoh objek lut cahaya kerana membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Maksudnya cahaya yang melaluinya sikit lah, sebahagian lah. Maksudnya nampak sikit-sikit. Okay? Yang ketiga. Cikgu dia pula jawab. Dua orang tu dah tak tanya. Dia tu cakap. Kad manila pula ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okay?
Jadi cikgu dia pun tanya kat bawah. Dia tanya kita pula. Nyatakan kejelasan bayang-bayang yang terhasil pada plastik jernih. Kita jawab, jawapan dia tiada. Tiada lah. Tiada. Kejelasannya tak ada. Plastik jernih mana ada bayang-bayang kan? Dia memang boleh melepasi sepenuhnya. Dia dah cakap kat sini. Sepenuhnya. Okay, membenarkan semua cahaya melaluinya. Jadi tak adalah. Tak adalah bayang-bayang. Awak tulis kat situ, tiada. Kalau cikgu awak tanya kat sekolah kan, awak jawab, tiada. Okey, kemudian kita pergi lebih mendalam sikit. Saya rasa kita masuk kepada, kita cuba habiskan yang cahaya bergerak lurus lah. Okey, cahaya bergerak lurus ni tajuk dia sangat besar. Jadi sebab tu kena memahami, mendengar dengan baik supaya kita dapat follow satu step-step. Dan kalau kita terberhenti, nanti kita takut kita tak ingat. Okey, setelah kita belajar tentang cahaya bergerak lurus, kita dah belajar juga tentang kebolehan dia, bahan-bahan legap tadi, bahan legap, bahan duk sinar, bahan duk cahaya. Sekarang ni kita masuk kepada faktor. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Macam mana saiz bayang-bayang boleh membesar, boleh mengecil? Faktor tu maksudnya apa yang menyebabkan dia boleh besar, boleh kecil. Okay, yang pertama kita tengok apakah yang mereka bincangkan. Besarnya saiz bayang-bayang ni. Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, saiz bayang-bayangnya mungkin menjadi kecil, lebih kecil dia kata. Kalau kita jauhkan lampu suluh ni ke belakang dari objek ni, bayang-bayang jadi kecil. Betul ke? Gitu. Itulah hipotesis kita. Maksudnya kita tak tahu betul ke tidak lagi. Dia cuma cakap saja. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Barulah dirancang. Jadi dia pun buat eksperimen ni, dirancang. Okay, eksperimen saiz bayang-bayang tujuan menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Penyataan masalah, apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Hipotesis yang mereka cakap tadi, semakin bertambah jarak dengan objek dengan sumber cahaya, semakin kuranglah saiz bayang-bayang. Maksudnya bila kita jauhkan objek dengan sumber cahaya ataupun lampu ni kita ke belakangkan sikit, maka bayang-bayang dia makin kecil. Tu dia punya hipotesis yang mereka bincangkan tadi. Kemudian menentukan pembeli ubah yang dimanipulasikan. Maksudnya yang kita ubah-ubah nanti jarak sumber cahaya dari objek. Maksudnya lampu tu nanti kita tarik ke belakang, kita kira. Mula-mula dekat, lepas tu kita jauhkan lagi 10 cm ke, jauhkan lagi 10 cm ke. Tu namanya dimanipulasikan PM ataupun PUM, jarak sumber cahaya dari objek. Okey, PB ataupun PUB, bergerak balas, saiz bayang-bayang. Kita nak tahu bila kita tarik lampu tu ke belakang sikit, adakah bayang-bayang makin besar? Adakah bayang-bayang makin kecil? Jadi itu yang bergerak balas. Dan yang dimalarkan adalah jarak objek dengan skrin. Maksudnya, kita jangan gerakkan objek ni, jangan gerakkan skrin ni. Okay, kita gerakkan lampu saja ke belakang. Kita tak boleh kita gerakkan lampu, kita gerakkan sekali objek. Nanti tak jadi eksperimen tu. Dia akan jadi tak valid. Okay? Faham Jadi, alat dan bahan, lampu suluh, pembaris, objek berbentuk silinder, pita pelekat dan juga kertas majung. Langkah-langkahnya, lengkapkan kertas majung pada dinding, letakkan objek berbentuk silinder di atas meja, halakan cahaya lampu suluh ke arah objek berbentuk silinder, lakarkan bentuk bayang-bayang yang terhasil pada kertas majung. Okey, maksudnya kita buat eksperimen senang kata macam ni lah. Ni setting dia tadi. Buat setting ni kertas majung belakang ni. So kita lakarkan, kita nampak bulat, kita lakarkan, kita buat bentuk bulat dekat dalam kita punya nota. Okey. Kemudian ulang langkah 3 dan 4 dengan mengubah jarak di antara lampu suluh dengan objek. Maksudnya kita ubah-ubahlah tadi. Jadi catatkan keputusan, awak pun buatlah dia punya kotak jadual ni. Jarak objek dengan lampu suluh 5 cm, 10 cm, mungkin lepas tu 15, 20. Macam itulah Jadi saiz bayang-bayang mungkin awak boleh buat kecil, besar, sederhana, besar ke. Kalau saya akan buat mungkin untuk pembelajaran sajalah Kalau kita mungkin kita dapat buat 5 saiz bayang-bayangnya. Dekat kan? Dekat 5 besar kan. Bila 10 cm saiz bayang-bayang dia sederhana. Lepas tu kita buat lagi satu 15 cm saiz bayang-bayang dia kecil. Sebab makin jauh kita tarik lampu suluh tu, dia semakin kecil. Okey. Itulah contoh jawapan dia. Awak boleh isikan kalau awak dah buat eksperimen lah. Ataupun kalau awak nak buat laporan ni secara lengkap. Okey. Jadi, tapi macam mana pun kalau awak buat eksperimen dekat sekolah, awak kena ikut data yang awak buat kat sekolah betul-betul. Okey. Yang saya bagi tu adalah contoh jawapan. Alright, jadi kesimpulannya, semakin jarak sumber cahaya dengan objek, semakin saiz bayang-bayang. Semakin jauh kan, jauh jarak sumber cahaya dengan objek, maksudnya semakin jauh sumber cahaya tu mentot lampu suluh tadilah Jadi semakin jauh jarak lampu suluh kita tadi dengan objek, semakin besar ke kecil? Semakin kecil saiz
bayang. Jadi saya ulang balik tadi, kalau 5 tulis besar, 10 tulis sederhana dan 15 tulis kecil. Okey. Jadi hipotesis diterima ke ditolak? Hipotesis diterima. Betul lah kan dia cakap tadi kan. Dia kata saiz bayang-bayang mungkin jadi lebih kecil. Jadi jawapan dia hipotesis diterima. Okey. Jadi saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak di antara sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Dia kata kalau lampu suluh lah, sumber cahaya tu lampu suluh tu terdekatkan dengan objek tadi, saiz bayang-bayang makin besar. Betul lah kan? Dapatan kita tadi sama dengan dapatan kita tadi. Bagaimanakah pula jika jarak antara dua objek dengan skrin diubah? Cikgu tanya. Rancang dan jalankan eksperimen. Dia kata okey, cuba pula. Okey, yang dia kata ni maksudnya gini. Jarak dengan objek. Dia kata apa tadi? Jarak antara objek dengan skrin. Maksudnya objek dengan skrin ni kita akan tetapkan, kita letak objek kat sini, kita letak lampu suluh kat sini. Okay, macam ini juga eksperimen kita nanti. Kalau nak buat eksperimen yang cikgu dia suruh dalam buku tadi ni, kita letakkan lampu ni dekat ujung ni, dekat ujung sini letak lampu menghadap ke, ataupun kita letakkan lampu meja lebih besar susunan sama, lampu suluh dengan objek yang ni. Jangan buat kat ujung dinding. Okey, kita jangan tampal kat dinding. Kita pegang dia punya skrin dia. Kemudian kita boleh ke belakangkan lagi. Kita mungkin suruh dua orang kawan kita pegangkan skrin ni, kita tengok objek dia. Kemudian kita suruh gerakan kita tu ke belakang lagi. Maksudnya kita jauhkan jarak antara skrin dengan objek ni. Tu cara eksperimen ni boleh dijalankan. Tu salah satu cara lah. Okey, jadi maksudnya jarak antara mentol dengan objek sama, ataupun lampu suluh dengan objek sama, cuma yang ini kita ke belakang lagi. Dan kita akan tengok sama ada bayang-bayang tu makin besar ke makin kecil. Awak rasa bayang-bayang makin besar ke makin kecil bila kita makin belakangkan skrin tu, kita undur ke belakang? Cubalah buat. Kalau pada pendapat saya lah, okey, bayang-bayang tu akan makin kecil semula. Okey, jom kita tengok. Tadi kita dah cerita berkenaan dengan faktor yang pertama, faktor yang mempengaruhi saiz. Dah settle pasal saiz. Okay, jadi itu berkenaan dengan 5.1.3 dan 5.1.4. Jadi hari ni sekarang ni kita sambung lagi sikit, iaitu faktor yang mempengaruhi bentuk pula. Okay, bentuk bayang-bayang. Tadi saiz kan, saiz kita gerak-gerakkan ke depan ke belakang je, gerakkan mentol, gerakkan slide, gerakkan skrin kan. Kali ni kita nak tengok faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk pula. Bentuk boleh berubah ke bayang-bayang ni? Untuk pengetahuan awak, dalam eksperimen yang kita buat tadi, kita guna silinder. Kenapa kita kena guna silinder? Sebab kita nak buat eksperimen ni, yang kedua ni. Tanpa kita perlu sediakan banyak barang, kita guna je eksperimen barang yang sama, kita buat eksperimen ini. Okay, kita lihat kat sini apa dia buat. Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Saya pula lihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Seorang ni lihat daripada sini, seorang lagi lihat dari sini. Maksudnya, dia suluh daripada tempat yang berbeza. Jarak lampu suluh yang dia arah dia suluh kat sini, yang ni dia suluh kat sini. Bila abang ni suluh kat sini dapat bulat, abang ni suluh kat sini dapat empat segi, sedangkan bentuk dia silinder. Jadi dia kata mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang tu berbeza. Maksudnya kedudukan sumber cahaya tu, nampak tak? Dah terbukti pun, nampak kat situ kan, bayang-bayang dia jadi berbeza. Sebenarnya bendanya sama je, satu, tapi sebab dia suluh daripada arah berbeza, dia nampak berbeza. Okay, yang kedua pula dia pun berbincang. Selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimanakah kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Gitu. Selain daripada benda ni benda yang sama, tapi kalau kita ubah kedudukan lampu, dia berubah. Ada tak cara lain lagi nak bagi supaya bayang-bayang tu nampak bentuk lain? Dia kata kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Dia kata orientasi objek, maksudnya lampu suluh ni, contoh kan ada dua orang pegang lampu suluh ni kan, dah nampak jelas kan berbeza. Sekarang ni kita tak payah seorang ni kita jangan suruh, seorang je lagi tinggal kat sini. Okay, yang seorang ni dia suluh lampu, tapi kita cuba ubah pula orientasi. Orientasi tu maksudnya kedudukan silinder ni. Mula-mula silinder ni macam ni kan, kemudian kita alih pula silinder menghadap sini pula. Kemudian mungkin kita dirikan pula silinder tu, kemudian kita baringkan pula silinder ke sengit ke sini, sengit ke sana. Jadi lampu suluhnya tetap, skrinnya tetap, cuma orientasi objek, maksudnya silinder ni kita akan ubah-ubah dia, dirikan dia, sengitkan dia, tegakkan dia. Jadi kita tengok betul tak berubah bayang-bayangnya. Apa pendapat awak? Cikgu dia kata orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Ni cikgu dia cakap betul lah tu. Jadi rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini pula.
Jadi awak boleh buat senang saja, tak perlukan banyak benda, guna benda yang sama. Macam saya cakap tadi, ubah saja objek dia. Orientasi tu maksudnya ubah kedudukan objek tu, naikkan dia, dirikan dia, baringkan dia, singitkan dia kan. Okey, berdasarkan eksperimen telah kamu jalankan, apakah kesimpulan kamu tentang faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang? Apa yang kita dapat simpulkan? Jadi apa yang kita dapat ceritakan, maksudnya macam-macam lah kita boleh cerita, iaitu kita boleh cakap berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Faktor yang mempengaruhi saiz adalah jarak antara mentol ataupun sumber cahaya dengan objek, ataupun jarak antara objek dengan skrin tadi kan, yang tadi. Kemudian yang faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah orientasi objek, iaitu objek tu kita ubah-ubah, ataupun kedudukan sumber cahaya. Jadi faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang ni tak sama. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang tak sama, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang tak sama. Dia lain, dia tak sama. Okey, maksudnya kalau kita ubah orientasi, saiz dia sama. Saiz yalah, memanglah kalau dah berubah tu bentuk dia, saiz dia berubah lah kan. Sedang kata faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang tak sama jawapan dia dengan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Macam itulah sedang kata. Itu sebagai perbincangan kita sajalah. Okey, saya rasa sampai situ saja. Okey, kita pun dah settle. Sampai muka surat 93 kita dah habis berkenaan dengan sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Ingat, topik yang sifat cahaya yang pertama ni sangat panjang. Tadi kita belajar berkenaan dengan orientasi objek, bentuk bayang-bayang, saiz bayang-bayang yang berubah-ubah, dan juga kita belajar tentang 3 sifat objek yang legap, duduk sinar dan duduk cahaya. Jadi ada 3 eksperimen yang kita dah bincangkan kat sini, dan ada pula eksperimen tambahan yang kita boleh buat lagi. Jadi ingat betul-betul, dan saya harap anda dapat hadam betul-betul dalam ingatan anda, dan saya harap anda faham. Okey, kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas ini pada video akan datang pada muka surat 94 dengan satu lagi sifat cahaya, iaitu pantulan cahaya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.